A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 19 Syawal 1443 Hijrah, kita sama-sama sekali lagi dapat bertemu di masjid ini, rumah Allah, tempat untuk kita beribadah. Secara khusus Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu, untuk sama-sama kita mendengarkan satu perkongsian peringatan untuk diri saya dan sama-sama dikongsikan kepada tuan-tuan semua dengan tajuknya yang berbunyi Maryam, Warisan Suci Maryam. Warisan Suci Maryam. Baik. Nama saya Abdul Qadir bin Syahrudin, mewakili Persatuan Belia Masjid Selangor. Pada hari ini juga kita ada membuka kaunter klinik faraid di bawah kemah luar pintu pagar utama. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin mendapatkan khidmat nasihat secara percuma berkaitan dengan hibah, amanah, wasiat faraid, pusaka, wakaf, boleh berkunjunglah ke situ. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua. Semoga segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Qala Allah Taala fil Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Mafhumnya, ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Baik. Dari surah Maryam ayat 19. Untuk itu kita teliti terlebih dahulu apa isi kandungan yang terdapat dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ini. Surah Maryam terdiri atas 98 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, kerana hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke negeri Habsyah. Sebelum hijrah ke Yasrib, ada hijrah yang pertama, iaitu ke negeri Habsyah terlebih dahulu. Sebelum itu telah diturunkan surah Maryam. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Talib membacakan permulaan surah Maryam kepada Raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu, yang mengikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyah. Surah ini dinamai Maryam kerana surah ini mengandungi kisah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang serba ajaib, iaitu melahirkan puteranya Isa alaihissalam sedang ia sebelumnya belum pernah dikahwini atau dicampuri oleh seorang laki-laki pun. Kelahiran Isa alaihissalam tanpa bapa merupakan suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, iaitu dikabulkannya doa Zakaria alaihissalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau dianugerahi seorang putera sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau. Padahal usia beliau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul, yang menurut ukuran ilmu biologi tidak mungkin akan
terjadi ataupun tidak mungkin akan dapat melahirkan lagi anak. Okey. Jadi itu serba ringkaslah sinopsis tentang surah Maryam. Ada lagi lah yang lain-lain, tapi saya kongsikan setakat itu dulu kerana kita nak meneliti pula siapakah Maryam ini. Maryam adalah ibunya kepada Nabi Isa AS, dan kisahnya terdapat dalam surah Ali Imran dan juga dalam surah Maryam dan beberapa surah yang lain. Maryam merupakan anaknya, kan disebut tadi surah Ali Imran. Ali Imran bermaksud keluarga Imran. Maryam ni adalah anaknya kepada Imran. Imran ni adalah keturunan Bani Israel yang sangat soleh, yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imran ni ada mempunyai seorang isteri yang bernama Hannah. Jadi dalam tempoh masa bersama dengan isterinya itu, masih lagi mereka tidak dikurniai cahaya mata, sehinggalah si isterinya ini, Hannah ni, bernazar bahawa sekiranya dikurniai seorang anak, maka dia akan meletakkan anaknya itu supaya berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka Allah pun mengurniakan seorang anak, seorang puteri kepada keluarga Imran ni yang bernama Maryam. Maka Maryam ni diletakkanlah di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Jadi dengan itu kan, Baitul Maqdis ni tanah suci lah, tanah suci, rumah Allah, rumah beribadah. Dan Imran ni meninggal dunia sewaktu Maryam masih lagi dalam kandungan. Sewaktu Maryam dilahirkan, maka diletakkan di Baitul Maqdis, dan ramailah orang yang berebut mahu menjaganya sebab dikenali bahawa Imran ni adalah seorang yang sangat soleh. Dan pada ketika itu direzekikan yang dapat menjaga Maryam ni ialah Nabi Zakaria. Jadi inilah hubung kaitnya kenapa dalam surah Maryam diceritakan dulu tentang kisah Nabi Zakaria, kemudian tiba-tiba ada pula kisah Maryam. Sebab ada kaitannya di situlah. Okey. Di Maryam ni berada di Baitul Maqdis. Apa kerjanya? Kerjanya ialah menjadi seorang biarawati, seorang yang sangat taat, seorang yang sangat solehah, yang menjaga dirinya daripada bergaul secara rambang dengan mana-mana individu yang berada di sana kan. Jadi sekarang ni kita nak bercerita pula kisah di mana bagaimana Maryam ni, Sayyidatina Maryam ni menerima satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melahirkan, untuk hamil dan melahirkan seorang anak dalam keadaan dia tidak pernah disentuh mana-mana lelaki. Kisah Maryam dan Nabi Isa AS, kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang lelaki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam bermula dari ayat 16. Mafhumnya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, iaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ayat 17, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, iaitu Jibril AS, kepadanya. Maka ia, Jibril AS, menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat 18, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi dekat sini Maryam dalam keadaan dia sangat menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan maksiat, dan apabila menyedari ada seorang lelaki yang menghampirinya, sewaktu dia memang menjauhkan diri daripada orang-orang kebanyakan di sebelah timur. Jadi dia rasa takutlah, sebab tu dia sebut aku berlindung kepada Allah SWT. Jika kamu seorang bertakwa, untuk berlindung daripada sebarang ancaman daripada lelaki tersebutlah, sebab dia tak tahu lelaki itu rupanya Jibril AS. Ayat 19, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ayat 20, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki,
sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Ayat 21, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Dekat sini nak ceritanya, biasanya Jibril ni tugas dia hanya membawa wahyu lah kan. Sekarang ni Jibril ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci kepada Maryam, yang mana kalau bawa wahyu biasanya yang menerimanya itu ialah rasul-rasul dan para nabi dalam kalangan laki-laki. Jadi istimewanya Maryam ni Allah utus Jibril dan kepadanya yang bukan laki-laki untuk mendapat satu anugerah, iaitu melahirkan Nabi Isa AS dalam keadaan yang dia masih suci, dara tidak pernah disentuh mana-mana lelaki. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh supaya nak mengelak daripada fitnah lah. Ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak bererti lagi dilupakan. Punya sakitnya menanggung kesakitan nak melahirkan seorang anak dalam keadaannya lah tidak pernah disentuh kan? Dalam keadaan kemaluannya itu masih ada penghalang. Sakitnya tu sampai Maryam ni berkata macam tu lah, kan lagi bagus kalau aku mati daripada menanggung kesakitan yang macam ni. Waktu dia sedang bersandar pada sebatang pohon kurma. Ayat 24, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Punya peritnya kesakitan yang ditanggung oleh Maryam ni, waktu dia bersandar pada pohon kurma tu, yang disebut lebih baiklah aku mati daripada tanggung kesakitan yang macam ni. Sehingga kan Jibril berkata, kan, janganlah kamu risau, bawah kamu ada anak sungai, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma tu supaya jatuh kurma yang masak untuk kamu boleh makan, dan sungai tu kamu boleh minum. Bayangkan pokok kurma macam mana. Pokok kurma ni kalau kita nak tengok kat Malaysia ni, dia lebih kurang lah macam pokok kelapa sawit. Kalau tak segemuk pokok kelapa sawit, lebih kurang macam pokok kelapa lah kan? Pokok kurma. Bayangkan seorang wanita boleh menggoyangkan pokok tu sampai jatuh biji kurma untuk dimakan. Bayangkanlah kesakitan, kita cuma boleh bayang lah. Kita tak dapat nak rasa kan, sebab kita bukan wanita. Itu satu pengorbanan yang yalah, Allah nak bagi anugerah kepada dia untuk melahirkan seorang Nabi, tetapi pengorbanannya itu nak sampai lahir seorang Nabi tu, tahap kesakitan yang kena tanggung tu macam tu. Di ayat 27, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Di waktu ni Sayyidatina Maryam telah dituduh bahawa dia telah melakukan maksiat, berzina dengan seseorang lah, sehingga dia mendapat anak. Dah lah kena tanggung kesakitan, dituduh pula lagi. Kemudian dia dapat perintah pula supaya bernazar untuk berpuasa, tidak bercakap dengan sesiapa. Dalam keadaan dituduh tu, dia tak dapat nak membela diri dia. Satu lagi ujian.
Tapi disebabkan dia seorang yang sangat taat, maka dia ikutlah perintah wahyu yang dia dapat melalui Jibril tu. Kemudian disebabkan dia tak dapat nak berkata-kata untuk menjawab pertuduhan tu, maka dia tunjuklah kepada anaknya, iaitu Nabi Isa AS yang sedang dia pegang, yang masih bayi tu. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ataupun dalam buaian? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Di pelajaran daripada kisah ini, kenapa saya ingin berkongsi kisah ini kepada tuan-tuan dan puan-puan terkaitnya dengan tajuk warisan suci Maryam. Apa sifat suci yang ada pada Nabi Isa ni? Ialah, pertama, dia mengaku dia ialah hamba Allah. Dia mengaku dirinya adalah sebagai hamba Allah. Yang kedua, dia menjalankan perintah syariat yang dibawa, yang diperintahkan pada zamannya. Itulah yang menjadikan dia sebagai seorang yang suci, dan diperintahkan pula untuk berbakti kepada kedua ibu bapanya. Maka dekat sini, berbekalkan dengan sifat suci, warisan suci yang Maryam lahirkan ini, bagaimana kita nak mengambil pelajaran supaya kita pun dapat menggilap diri kita supaya jadi suci yang macam tu. Pertama, kita kena rasa diri kita ni hamba Allah. Yang kedua, kita pun ada syariat yang kita kena teguhkan, yang kita kena dukung, kena julang untuk kita sama-sama laksanakan atas muka bumi ni sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, untuk berbakti kepada ibu dan ayah kita lah, kedua-dua orang tua kita. Bagaimana? Itulah kaitannya dengan salah satu syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah terkait dengan hukum undang-undang faraid. Jadi dengan itu saya ingin berkongsi dekat sini. Sebelum-sebelum ni dah cerita dah bagaimana di Malaysia ni ada harta pusaka beku yang terkumpul sehingga hampir 80 bilion, 80 ribu juta beku. Setiap tahun meningkat. Kalau 2006 baru 38 bilion, bukan barulah, banyak tu 38 bilion. Tu 2006. 2011 42 bilion. 2012 52 bilion. 2013 66 bilion. 2016 70 bilion. Ni dah 2022. Mungkin dah nak dekat 90 bilion lah agaknya. Isu harta pusaka beku umat Islam di Malaysia. Apa yang kita boleh buat? Bagaimana kita nak berbakti kepada kedua orang tua kita kalau apabila mereka meninggal dunia, urusan pusaka mereka masih tak selesai sampai hari ni? Macam mana kita nak kata itu sebagai suci? Kita ini sebagai seorang anak suci yang boleh berbuat kesolehan, ketaatan kepada kedua-dua orang tua kita. Bagaimana kita bertindak sebagai hamba Allah untuk memastikan warisan yang ditinggalkan oleh kedua-dua ibu bapa kita itu selesai, tuntas, bukan yang terbeku, terbiak bertahun-tahun sehingga terkumpul banyak. Ni harta umat Islam semuanya. Sebab apa? Sebab seorang rasa tak apalah, tu seorang kalilah dengan berapa orang juta umat Islam di Malaysia ni, sampailah dapat terkumpulnya 80 bilion tu. Jadi antara perkara ni, saya merujuk pada pamphlet ni lah, edaran yang boleh didapatkan di kaunter di luar sebentar nanti, dan boleh dapatkan, ada penerangan dalam ni. Kat sini yang menariknya adalah ada tabung khairat pusaka. Kalau kita tahu betapa pentingnya tabung khairat jenazah, begitu pentingnya lah juga tabung khairat pusaka. Yang mana tabung khairat jenazah ni dia cover, dia menampung kos pengurusan jenazah dalam 1,000 ke 2,000. Manakala tabung khairat pusaka ni adalah untuk menampung kos pengurusan pembahagian pusaka, yang mana disebabkan kos ni lah juga menyebabkan terbekunya harta tu. Sebab apa? Sebab
waris-waris tak mampu nak bayar untuk menguruskan kos tu. Maka dengan mencarum dalam tabung khairat pusaka ni, yang mana harganya setiap bulan serendah RM50 je sebulan. Jadi kalau tak mencarum, risiko paling besar ialah, bayangkan bila kita meninggal dunia nanti, waris-waris kita tak dapat nak uruskan harta pusaka kita dan menyumbang kepada bekunya harta pusaka kita di Malaysia ni. Jadi apalah salahnya kita memudahkan waris kita menguruskan harta pusaka secara percuma dengan kita menabung semasa hidup. RM50 je sebulan. Kalau nak advance sikit adalah penerangan lanjut boleh dapat di kaunter di luar. Selain daripada kos kan, kita rasa ada setengah kita yang ambil takaful kan, kemudian kita buat hibah takaful kepada penama yang kita namakan lah. Itu sekadar hibah tu sekadar memberikan duit sebanyak 50,000 atau 100,000, ikutlah berapa takaful yang kita bagi tu kepada penama tersebut. Dan bila penama tu dapat hibah takaful setelah kita meninggal dunia, dia dapat 100,000, ikut dia lah dia nak buat apa. Tak mesti dia kena uruskan harta pusaka, sebab itu dah jadi duit dia, sebab dah dihibahkan kepada dia. Tak dipertanggungjawabkan pun untuk menguruskan harta pusaka dengan hibah takaful tu. Manakala dengan menggunakan tabung khairat pusaka ni, manfaatnya ialah pertamanya ada khidmat profesional yang akan membantu membuatkan khutbah pusaka dan sebagainya lah. Jadi dah masa. Jadi saya sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk berkunjung ke kaunter klinik Faraid di luar untuk dapatkan penerangan lanjut. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang saya berkongsi pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang buruk itu adalah atas kekurangan dan kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.